Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini, kiriman daripada Encik Rashid. Beliau berkongsi katanya di sini, pernah beliau berjumpa dengan orang bunian secara tidak sengaja. Jadi pada waktu kejadian yang dilaporkan ini berlaku, Encik Rashid, pada waktu itu, katanya di sini, saya berada di Pulau Ubin, Casey. Berada di Pulau Ubin, memancing seorang diri dekat kawasan Kampung Melayu. Tapi itu waktu muda dulu, sebelum berumah tangga. Saya ni gemar memancing. Cakap saja kawasan-kawasan mana di Singapura, InsyaAllah saya dah pergi. Saya dah pergi tempat yang mungkin disebutkan. Jadi kata Rashid, sewaktu saya bujang ni, saya gemar memancing dengan kawan-kawan. Saya gemar memancing seorang diri. Salah satu pengalaman saya apabila memancing di Pulau Ubin dekat Kampung Melayu, hanya seorang diri. Waktu itu saya berada di tepi pantai, joran dah dipasang, dah mula memancing dah. Lazimnya saya akan pergi keluar rumah awal pagi, kemudian naik bot pergi ke Pulau Ubin. Kemudian saya akan tempah teksi Ubin. Saya akan arahkan pemandu untuk bawa saya ke Kampung Melayu. Bila sampai di sana, nanti saya akan arahkan dia. Saya kata, "Uncle, nanti pukul waktu sekian-sekian kau jemput aku." Lazimnya saya akan berada di sana untuk 1 hari saja. Sebelum bambut habis sekitar jam 8.30, 9 malam, saya akan sampai dekat jeti untuk naik bot yang terakhir. Kadang-kadang Casey terpaksa bayar lebih sebab tidak ada orang yang nak naik bot. Jadi saya kena bayar jumlah keseluruhan bot berkenaan. Pendengar Ria 897 FM. Kata Encik Rashid, apabila dia berada di Pulau Ubin, saya ingat lagi pada waktu itu, saya sedang solat, mendirikan solat Zuhur, solat fardu Zuhur. Saya dah mula memancing sejak awal pagi. Jadi bila tiba waktu Zuhur, saya ambil wuduk, saya bentang sejadah dan saya mula solat. Sedang saya solat ni, Casey, tiba-tiba saya rasa kepala saya ni macam mabuk dan pening. Diserang seolah-olah macam migraine, Casey. Jadi selepas saya habis solat, saya pun berehat seketika. Saya ada bawa tent, ada bawa kemah kecil. Kemah ini hanya untuk 2 orang, 2-man tent, katanya di sini. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya pun masuk dalam kemah saya, di mana barang-barang peribadi pun diletakkan dalam kemah. Saya baring seketika dalam kemah untuk mungkin kurangkan rasa pening pada kepala saya. Alangkah terperanjatnya apabila saya bangun daripada tidur seketika. Saya dapati dah gelap. Dah pun gelap sangat-sangat pada malam yang disebutkan. Pendengar Misteri Jam 12, bila saya bangun, kerana saya terdengar bunyi laungan azan. Saya dah pergi Kampung Melayu dah banyak kali. Memang dekat kawasan Pulau Ubin memang ada orang tinggal. Tapi saya tak pernah dengar pun bunyi suara orang azan. Jadi oleh kerana bunyi suara azan, pada malam tu saya terbangun. Tengok jam, Astaghfirullahalazim, dah pukul 7 lebih malam, dah masuk waktu maghrib. Daripada Zuhur saya tidur, asar saya tak solat, sekarang dah maghrib, Casey. Saya bangun, Astaghfirullahalazim, ya Allah, apa yang berlaku? Saya terus tak fikir panjang. Saya pakai selipar yang saya bawa bersama. Saya ambil wuduk. Kemudian entah macam mana, tiba-tiba kata Rashid, saya ni bergerak. Selepas ambil wuduk, saya bergerak mengikut suara laungan azan pada malam itu. Tiba-tiba, Casey, dah ambil wuduk, automatik saya jalan ikut suara laungan azan. Dan memang ada sebuah surau kecil.
sebuah surau kecil yang didirikan dekat kawasan Kampung Melayu. Saya tak pernah nampak, ini pertama kali sebenarnya pada waktu itu. Saya pun masuk dalam surau. Ada jemaah-jemaah sedang tunggu nak solat bersama-sama, solat maghrib. Mulalah imam membaca. Masya Allah, Kisi. Pada malam tersebut, saya solat jemaah. Saya rasa itulah kali pertama saya mendengar seseorang membaca surah. Walaupun saya tak faham apa maksudnya, bila dia baca, saya menitiskan air mata. Begitu tekun bacaannya, begitu sedap bunyi yang dibaca, sampaikan saya menitis air mata. Setelah habis solat maghrib, beri salam, kita pun salam, dan sambil salam kita berselawat. Kemudian selepas itu, saya pun berbual dengan Tok Imam tu lah. Berbual, dia tanya saya dari mana, kita bercakap-cakap. Kemudian dia katanya nak jemput saya pergi ke rumah dia. Dah makan ke belum ni? Oh, saya belum makan. Saya ada bawa bekal yang ringan-ringan je. Oh, tak apalah. Memandangkan awak ni ialah pendatang dekat sini, dekat kampung kita, saya rasa saya nak jemput awak lah datang rumah saya. Kita selepas solat isyak, nanti awak ikut saya balik. Hari ini orang rumah saya masak sedap. Kebetulan awak ada kat sini. Kita pun suka sambut tetamu, kata Pak Imam. Jadi selepas solat maghrib, saya pun duduk berborak-borak dengan Pak Imam, dengan beberapa jemaah yang lain. Kita cakap tentang kehidupan, cakap tentang agama. Sampailah laungan azan isyak. Kita solat berjemaah, Kisi. Kemudian selepas solat, saya ikut Pak Imam. Kisi bayangkan, waktu tu malam, kita dalam hutan, Kisi. Pak Imam jalan tak pakai lampu suluh. Terang sangat jalan tu. Saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Tetapi saya tidak pernah menganggap sesuatu yang pelik. Malah bila Pak Imam jalan tidak menggunakan lampu suluh, laluan yang digunakan pada waktu malam tu bersih dan agak terang sedikit. Sampai dekat rumah Pak Imam, lauk pauk dah disaji. Saya duduk makan bersama dengan keluarga Pak Imam. Sambil makan, bercerita-cerita, makan dan sebagainya. Dan akhirnya saya kepenatan. Pak Imam kata, tak apa, saya rasa awak ni penat. Awak masuk bilik ni. Ini bilik untuk tetamu. Berehat sekejap. Saya pun tidur dekat dalam bilik tu. Saya tak pernah tidur rumah orang yang tak kenal. Tapi malam tu macam terlampau penat sangat, kata Encik Rashid. Masuk bilik, saya tidur. Apabila saya bangun, buka mata saya, pendengar Ria 897 FM. Saya berada dalam kemah saya dan waktu menunjukkan baru saja selepas waktu isyak. Malam yang sama, bila saya tengok jam, hampir-hampir jam 9 malam. Aku ni bermimpi rupanya. Ini kata Rashid. Jadi saya katanya saya istighfar berkali-kali sebab saya tak solat asar, saya terlepas maghrib, saya terlepas isyak. Saya keluar, ya Allah, mungkin kerana saya terlampau pening, mabuk kepala saya. Mendengar Ria 897 FM, kata Encik Rashid, yang pelik, sewaktu saya nak pasang sesuatu pada mata kail, saya terpaksa dekatkan benda tu dengan mata, nak cucuk dalam lubang mata kail tu. Saya terbau tangan saya. Tangan saya bau makanan, Kisi. Bau apa ni? Dan saya teringat, dalam konon-kononnya mimpi saya dijemput makan. Sekarang ni persoalannya, adakah ia mimpi ataupun ia realiti? Pendengar Misteri Jam 12, malam tu saya bermalam
bermalam di tepi pantai, tidak balik. Kerana sebelum tu saya kata pada uncle yang nak jemput saya, kalau tidak saya telefon selepas asar, bermakna saya tak akan ambil khidmatnya. Saya akan bermalam dekat Pulau Ubin dan keesokan pagi saya akan telefon untuk dia jemput. Oleh kerana saya tidak telefon dia pun tak datang. Saya tengok jam pun dah jam 9 malam. Tidak sempat untuk saya pulang ke rumah sebab bot yang terakhir antara 8.30 hingga 9 malam. Jadi saya terpaksa batalkan niat saya untuk pulang. Saya bermalam di tepi laut dekat kampung Melayu seorang diri tanpa saya ada teman. Memang seram. Kawasan kampung pada waktu malam, kesunyian yang tak dapat saya bayangkan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, terima kasih pada yang sedang mendengar Ria 897 FM Misteri Jam 12. Saya pegang, jangan main-main nak viralkan. Saya pegang Misteri Jam 12. Tapi tak tahu sampai bila kan. Saya pun, kita ni macam adik-beradik, kena bergurau ya. Baik saudara, kalau tadi saya beritahu anda melalui live video di Facebook DJ Casey, saya nak kongsi berkenaan ini daripada Farhana. Beliau katakan pernah menggunakan susuk. Jadi ceritanya terlampau terperinci sangat. Saya tak nak beritahu lebih terperinci, lebih mendalam lagi. Ada mungkin perkara-perkara yang harus saya rahsiakan ataupun tidak kongsi sama. Dan kita cuma ketahui apakah kisah tentang susuk ni sudahlah. Jadi Farhana pernah bertugas sebagai seorang iaitu katanya di sini pelayan ataupun GRO di salah sebuah kelab di Singapura. Jadi beliau memberitahu bekerja sebagai seorang pelayan GRO ni satu perkara yang agak rumit. Bukan saja melayan para tetamu yang datang, tidak. Kita juga ada rakan-rakan yang sebaya, yang lebih dewasa, yang baru pun ada, yang lebih cantik, yang akan merebut para pelanggan yang sama. Kalau ada regular tu akan cari kita lah. Tapi kalau pelanggan-pelanggan baru, itu adalah tugas kita untuk buat dia suka pada kita. Gaji yang kita miliki, katanya Farhana, adalah dengan minuman dalam jug ataupun botol yang mampu kami jual kepada para pelanggan. Satu jug KC harganya lebih kurang dalam 250. 200 adalah harga minuman. 50 duit commission kita. Jadi itulah, kalau wajah kita cantik, kita ni senang orang pandang, orang sentiasa akan panggil. Masuk 2-3 lelaki, dia akan cakap, saya nak ni Farhana. Duduk layan sekejap, tanya apa khabar semua. Kemudian, Farhana ni nak order satu jug. Order, letak nama saya untung $50. Kalau malam tu ada 10 lelaki datang, kali 10, satu malam punya kerja $500 saya dapat. Jadi oleh kerana saya tak nak kalah, saya nak duit yang banyak, saya telah pun mendapatkan khidmat untuk memakai susuk. Jadi Farhana berjumpa seorang yang memakankan susuk. Ini di Singapura lah. Jumpa dengan orang tu, ada beberapa pengeras yang harus disiapkan yang tak perlu saya sebutkan, terlampau terperinci sangat-sangat. Dipendekkan cerita, bila dah pakai susuk ni, saya dikatakan tidak boleh makan benda-benda tertentu.
Antaranya, saya tak boleh makan sate yang ditarik melalui lidi sate. Sate itu harus saya tanggalkan dari lidi, kemudian baru saya makan. Antaranya juga, ini berkenaan dengan daun senduduk, Casey. Daun senduduk ni, kalau saya terkena, susuk saya pun akan tanggal dan ia akan membuat wajah saya lebih teruk dari biasa. Jadi ada benda-benda yang lain lah menjadikan pantang larang terhadap diri saya yang mengenakan susuk. Casey, setelah saya pakai susuk, saya ambil cuti 2 minggu. Selepas 2 minggu, datang balik kerja. Lazimnya satu malam. Malam ni ringkas dan singkat, Casey, tak panjang. Dia bermula dalam jam 9 malam sampai pukul 2-3 pagi. Jadi bayangkan dalam masa 6-7 jam tu, kita kena dapatkan seramai pelanggan yang kita mampu. Jadi selepas 2 minggu berehat, saya datang. Kalau malam-malam biasa sebelum ini, saya boleh buat duit lebih kurang dalam $350 hingga $400. Selepas saya pakai, satu malam saya boleh buat sampai $700, Casey. Double dari apa yang saya mampu buat. Masuk kumpulan ni, saya jalan je tengah angkat air ni. Tengah angkat air, nak sajikan kepada sekumpulan lelaki dekat depan. Dari jauh, "You!" Saya pun hampiri dengan jak. "Okey, cantik manis." Dia pujilah. Saya tersenyum. Tapi ada kawan-kawan juga yang sakit hati. Pandang saya semacam tak puas hati. Kerana apa? Kerana saya dapat banyak pelanggan. Tapi mereka tak tahu saya menggunakan susuk. Diteruskan untuk hari kedua, hari ketiga dan sebagainya. Sampaikan salah seorang daripada junior saya datang. "Ana, aku nak tanya, kau boleh tak?" Saya pun tanya, "Apa?" "Macam mana kau dapat banyak pelanggan ni? Kau buat apa Kau pakai apa?" "Mana pakai apa? Tak ada apa-apa lah." Bilanglah aku pun nak lah. Aku pun nak." "Tak ada apa-apa." Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, sampaikan junior bertanya pada saya bagaimana saya boleh begitu laku. Ramai orang terkejar-kejar nak dapatkan saya. Kadang-kadang hanya setakat angkat jak air ataupun botol, letak atas meja, senyum-senyum lambai-lambai, dah habis. Tak perlu duduk layan mereka tuangkan air, tak payah. Akhirnya saya beritahu dia, "Okey, aku bilang kau rahsiakan. Kau tolong jangan kongsi dengan yang lain." Ya, okey. Apa kau buat? Senang aku tengok. Masuk je cari engkau. Kadang-kadang kau ni tak sempat duduk. Aku pakai susuk." Kau pakai susuk? Dekat mana? Kau nak? Nanti aku bawa kau. Tak apa, malam ni aku kerja dulu. Jadi Farhana kata beliau teruskan ke pekerjaan. Sementara itu, cuba dapatkan Selepas itu cuba dapatkan rehat secukupnya. Dan akhirnya berita Farhana mengenakan susuk diketahui oleh umum, diketahui oleh rakan-rakan. Kemudian Farhana mula rasakan ada orang yang cuba nak sabu beliau. Sebab Farhana pernah ternampak bunga daun senduduk yang ada dekat dalam kawasan dia bertugas di changing room. Setelah nampak 97 FM. Jadi setelah dapat ketahui sebabnya apa, katanya dia rasakan yang beritahu kawan-kawan yang lain, beritahu senior Farhana adalah lelaki
katanya di sini adalah junior beliau yang pernah tanya sebelum ni, saya ceritakan. Yang junior tanya, macam mana kau boleh gini Farhana pun cakap pakai susu. Kemudian beliau ni bocorkan rahsia Farhana, beritahu dengan semua orang. Kau nak tahu tak macam mana Farhana boleh laku pakai susu? Bila orang tanya, betul ke? Aku tahulah, aku yang tanya dia. Saya mula dipersoalkan dan akhirnya berjauhan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, kita akan beralih ke kisah selanjutnya. Ini kiriman email saya terima, pendengar yang berkongsi pengalaman ini. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Wahidin. Saya nak berkongsi satu perkara dan juga pengalaman saya. Saya mempunyai seorang anak yang katanya kurang upaya, ya, ataupun anak istimewa. Anak saya ni memang tak boleh melihat. Dia dilahirkan dengan kedua matanya buta. Jadi, tetapi Allah ni Maha Kuasa. Dia walaupun tidak boleh melihat, tetapi dia mempunyai deria, rasa. Bukan rasa melalui lidah, tapi rasa melalui naluri. Dia boleh rasa, dia boleh tahu. Jadi, saya pertama kali ketahui tentang kebolehan anak saya ni apabila dia berusia 5 tahun. Saya bawa dia pergi ke rumah rakan saya. Kemudian dia menunjukkan tanda-tanda seperti ada sesuatu yang tak kena dalam rumah tersebut. Dipendekkan cerita, pada waktu itu saya ni, katanya di sini Encik Wahidin, juga sedang dalam proses untuk mendalami ilmu perubatan Islam. Jadi saya tahu anak saya nampak sesuatu, mungkin dia takut ataupun mungkin benda tu mengganggu dia. Dan akhirnya setelah anak saya dewasa, baru dia boleh bercakap dengan betul, barulah dia boleh berkomunikasi dengan saya. Dan bayangkan Casey, sekarang ini saya dengan anak menyediakan hikmat sema rumah. Dan kita akan pergi ke rumah-rumah orang yang mendapatkan hikmat kita. Kita akan tengok seluruh rumah. Tengok tu saya, tapi yang merasakan adalah anak saya menggunakan nalurinya. Pendengar Misteri Jam 12, pengalaman kami bila menyemak sebuah rumah. Ini merupakan rumah yang pertama. Dapat panggilan, katanya tolong semahkan rumah boleh tak? Rumah ni dah lama tak duduk. Jadi saya dengan anak saya pergi memandu, cari jumpa rumah ni. Rumah ni terletak di Yongping, KC. Jadi bila sampai dekat rumah, ia merupakan sebuah rumah banglo yang agak besar. Banglo 2 tingkat. Ada seorang lelaki berdiri dekat luar rumah dan katanya boleh masuk dalam, boleh tengok dan semahkan rumah. Dan dia kata dia harus bergegas ke tempat lain. Jadi dah selesai, boleh tinggalkan rumah ni, tutup pintu besi.
Dia pun serahkan duit pada saya. Saya katanya saya tak boleh terima duit selagi saya belum habis kerja. Katanya tak apa. Ini terkecuali. Dia pun serahkan saya duit dalam envelope. Saya simpan, tak periksa, masuk dalam beg. Saya dengan anak masuk. Anak saya jalan ni. Jalan, belum sampai depan pintu rumah. Kita baru masuk pintu pagar di hadapan rumah. Tengah jalan, anak saya berhenti. Anak saya kata, "Bah, rumah ni banyak, bah." Saya diam. Kemudian saya tanya, "Haida, boleh lawan tak? Kalau tak boleh, Baba tak nak teruskan." "Boleh, bah, boleh. Tapi banyak, bah. Banyak." "Tak apa, kita cuba." Jadi apa yang berlaku? Bila masuk depan rumah, depan pintu, anak saya dengan saya mula baca. Duduk dalam rumah, kita ambil wuduk, standby untuk melakukan upacara simah. Jadi badan ni kena bersih, kena dalam wuduk. Dah habis sambil wuduk semua, anak saya dengan saya mula duduk dalam rumah. Kita buka buku Yasin dan kita baca Yasin berkali-kali, Casey. Selepas kejadian itu, rumah tu kelihatan lebih tenang. Sebelum ni bila kami sampai, kami lihat rumah yang disebutkan ini seolah-olah macam rumah terbengkalai yang dibiarkan begitu saja. Itu rumah yang pertama anak saya tolong semakkan. Ada juga rumah-rumah yang lain tak suruh disemakkan, tapi kami ini diundang kadang-kadang. Bila datang rumah, anak saya akan rasakan sesuatu yang tak kena. Dia akan buat pelbagai pergerakan untuk memberitahu ada sesuatu yang menakutkan dalam rumah yang kami berada. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Saya berehat, saya menjemput anda untuk hubungi saya di 669-11897. Silakan untuk berkongsi kisah pengalaman anda. 669-11897. Ini datangnya daripada Encik Razak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pemandu Uber dan saya nak kongsi pengalaman yang pendek dan ringkas, katanya di sini. Saya pernah mendapat tempahan khidmat Uber saya pada waktu malam. Jadi saya pun pergi ke destinasi yang disebutkan, penumpang pun naik. Kemudian bila saya tengok nak ke mana, saya tak perasan pada waktu itu sebab terlampau gairah sangat nak accept nak terima tempahan. Maklumlah Casey, malam-malam nak dah pukul 11, 12 tengah malam, 1 pagi, susah nak dapat pelanggan yang menempah Uber melalui aplikasi ataupun online. Sebabnya malam-malam dah banyak teksi. Buat apalah nak ambil Uber. Jadi saya ni nampak pada malam tu ada orang nak gunakan khidmat. Saya berdesut. Dan bila sampai kembali, pendengar Ria 897 FM, saya berdesut untuk ambilkan penumpang lah yang tempah ni. Kemudian penumpang tu masuk dalam kereta. Saya pun pandu. Bila saya tengok destinasi, saya terperanjat. Katanya Muslim Cemetery, Jalan Bahar. Biar betul ni. Saya tulis belakang. Minta maaf cik makcik nak pergi kubur dekat Jalan Bahar. Ya saya. Malam-malam macam ni cik? Ya saya. Makcik tak jawab lain. Ya saya, ya saya, ya saya. Pendengar Misteri Jam 12. Bila sampai dekat kawasan yang disebutkan, iaitu di kawasan sekitaran kawasan tanah perkuburan, sebagai pemandu Uber,
Kami semua tak suka tunggu, tak suka berhenti, tak suka hantar ke tempat-tempat 2-3 tempat, tidak. Jadi setelah saya hantar makcik ni, dia turun daripada kenderaan saya tertanya-tanya ni, kalau aku tinggalkan dia seorang. Kalau dia ikut aku, takut nanti pula. Macam mana ni? Jadi akhirnya saya tinggalkan makcik tu. Makcik tu tak tahulah ke mana. Turun dari kenderaan, saya pun jalan. Maksud di sini jalan tu adalah keluar lah daripada kawasan tapak tanah perkuburan. Bila berada di luar, saya tertanya-tanya ni, berapa agaknya usia makcik yang disebutkan? Kenapa agaknya dia datang malam-malam? Sebabnya saya rasa khawatir pun ada. Harap-harap makcik yang pernah naik Uber saya nak pergi ke kawasan tapak tanah perkuburan tu dalam keadaan okey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Hantarkan ke ria@mediacorp.com.sg, ria@mediacorp.com.sg. Dan ada juga kiriman-kiriman email. Ada yang mungkin anda type tu tak betul jadi ada yang berkecamuk sedikit tulisan kisah misteri anda. Ada yang mempunyai banyak sangat kesalahan ejaan pada ejaan. Dan ada juga yang kisahnya terlampau ringkas sangat. Jadi harap ada sedikit masa lah untuk anda luangkan. Sekiranya anda ingin saya bacakan kisah anda, kena type betul-betul Jadi senang untuk saya bacakan kisah-kisah anda berkongsi sama di Ria 897 FM. Baik, 669-11897, 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Hai, siapa tu? Saya Cik Afandi. Cik Afandi ada pengalaman tentang apa ni, Cik Afandi? Pengalaman live punya. Oh, ini bila berlaku ni? Ini dah 20 tahun yang lalu. Silakan teruskan. Saya masa tu kita daripada kampung dah kena tukar pergi rumah flat di Bukit Batok. Jadi lepas tu dalam setahun dua daripada situ saya balik kerja. Jadi saya dapat jalan bawah blok tu ada ramai orang berkumpul. Ada seorang terjatuh daripada dekat 10, dia kata. Jadi saya ni kepo lah, tengok apa yang orang keliling. Kali tengok ada seorang perempuan yang terjatuh daripada situ. Jadi saya pun tak ambil kisah lah. Saya terus balik kerja, balik rumah lah. Sejak lepas tu malam besoknya, tiap-tiap malam dengar ada perempuan menangis. Saya pun masa tu tak tahu siapa yang menangis. Jadi saya cakap dengan adik saya, yang menangis ni siapa yang gaduh laki bini malam-malam buta pukul bini ke? Jadi lepas tu tiap-tiap malam tak dengar. Jadi saya balik kerja agak lewat malam. Jadi saya penat, saya duduk tengok TV dulu. Lepas tu dengar orang menangis lagi. Jadi saya perasan macam ada sesuatu yang tak betul lah. Jadi saya rasa tak sedap badan. Saya tolek kat belakang saya. Rupanya benda tu berdiri dekat belakang saya. Depan mata kepala saya. Saya masa tu tak rasa takut apa benda. Jadi saya perhatikan berdepanan. Tengok merenung lah. Saya perhatikan tengok muka dia. Tak ada muka. Cuma paras rupa dengan bentuk tubuh dengan rambut panjang. Jadi saya jalan, saya perhatikan dia. Dia lama-lama benda tu bergerak. Dia bergerak terus mengarahkan dinding ke dalam bilik. Nampak dia tembus dinding. Lepas tu saya, sudahlah saya nak tidur masuk dalam. Lalu dia ikut saya masuk bilik. Dia ikut saya masuk dalam bilik. Lepas tu, dalam bilik tu saya tidur dengan adik saya. Jadi saya toleh adik saya, dia tengah tidur. Jadi tak pasal-pasal tangan dia naik cekik diri sendiri. Dalam tidur tu Dalam tidur, adik saya tidur. Dalamnya ada tidur. Tapi dia cekik diri dia sendiri. Jadi saya ni tarik, pegang kuat-kuat tangan dia tak kuat. Saya tak boleh. Saya menjerit dah malam-malam buta.
bangkitkan adik-beradik yang lain suruh bangun. So, jadi lepas tu kita bangkan, kamatkan, bangkan, tiada suara. Ada kenapa dia cakap saya? Engkau cakap diri sendiri. Aku cakap diri sendiri. Rupa-rupanya benda tu kisahnya daripada yang arwah agaknya yang terjatuh daripada 10 kemarin tu lah. Dia dah mula ganggu dekat orang-orang kawasan situ. Jadi itu je cerita saya. Terima kasih Sama-sama. Kembali, saya suka dengan kisah yang diceritakan tadi. Jelas, ringkas, padat, melekat. Saudara, saya akan berehat seketika, akan kembali sebentar nanti. Dan kalau nak berkongsi kisah, jadi macam abang tadi, memang baik sangat-sangat. Kita kembali bersama dengan saya, Casey, dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Terima kasih pada yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Dan awal tadi saya sedang berkongsi ataupun mencari pelbagai kisah. Dan terima kasih kepada Yazri. Ada yang tanya, Casey, lagu tadi Misteri Jam 12 sedap. Casey, lagu apa tu? Tajuknya Misteri Jam 12. Dan lagu tadi dicipta oleh Yazri, saudara Yazri dari band Mira. Beliau banyak mencipta lagu untuk MJ12. Jadi terima kasih pada Yazri. Sebelum tu Michael Jackson dengan lagu Thriller. Lagu tadi dicipta oleh Michael Jackson, lagunya Thriller. Dia pun banyak mencipta lagu. Cuma MJ12 saya pernah message dia, saya kata, bro, MJ, satu MJ12 lah. Nama kau pun dalam aku punya rancangan apa. No problem, Casey. I will send you soon. But DP soon tak terlampau soon sangat. Sebelum tu Aiman Tino dengan lagunya Kurela Dibenci. Dan juga Taman Rashidah Utama dengan lagunya Wings di Ria 897. Pada pagi ini saya ada juga terima kiriman-kiriman email yang baru tu. Saya tak boleh baca sekarang Ada yang kirim, Casey tolong baca sekarang. Tak boleh. Sebab email yang saya terima ni, untuk pengetahuan anda, adalah email beberapa, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu yang kirimkan pada saya. Dan ia memakan masa untuk saya simak. Kadang-kadang takut nanti kisah-kisah anda tu mungkin melibatkan orang lain, yang mana nama-nama dia tak boleh disebutkan. Jadi saya pun nak kena baca dan faham. Dan kemudian saya kena tapis lah. Mana yang kurang sesuai, saya tak akan kongsi di udara lah. Apapun jua, kita pun masih lagi dalam rancangan di stesen Radio Rakyat. Jadi kita pun harus berhima cara kita berkongsi. Walaupun sekadar hiburan, apapun kita harus faham tentang apa yang ingin kita keudarakan. Baik, ada yang kirimkan pada saya kiriman daripada pendengar kita yang bernama Zizi. Katanya, selamat pagi kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Selamat pagi pada anda juga. Nama saya Zizi. Saya nak ketengahkan satu cerita. Yang ini berkenaan dengan seorang kawan. Katanya kawan saya ni berumah tangga dengan suami. Kemudian dalam masa terdekat, beliau ada masalah rumah tangga. Inilah Casey, kata Zizi, kalau berumah tangga dalam situasi yang mana mak mertua tidak setuju dengan pilihan anaknya, iaitu suami kepada teman Zizi lah. Jadi mereka tetap teruskan perkahwinan. Katanya kebahagiaan ini semua adalah terletak pada mereka sendiri, bukan pada mak bapak. Dan akhirnya mereka berumah tangga dan majlis diteruskan. Tapi mak mertua pada kawan Zizi ini masih tetap tidak suka dan tidak setuju. Walaupun persandingan itu telah pun diteruskan. Akhirnya mereka hanya kekal sebagai pasang suami isteri selama 2 tahun lebih. Selepas 2 tahun lebih itu mereka berpisah. Tapi perpisahan yang dilakukan ini bukan kerana apa, tetapi mungkin kerana penglibatan mak mertua teman baik saya yang campur tangan
menyebabkan rumah tangga mereka semakin hari semakin susah, semakin susah untuk disatukan kembali. Jadi setelah berpisah, mujurlah bila berumah tangga tu belum ada cahaya mata. Jadi hak penjagaan anak tu tidak akan muncul sebab tak ada anak. Kalau tidak berebut-rebut, mak mentua nak ambil. Dan teman saya pasti nak jaga anak sendirilah. Jadi mereka berpisah. Ingatkan dah habis kisahnya. Dah habis ingatkan. Tapi tidak. Selepas berpisah, dia tetap juga. Konon-kononnya saya dengar cerita. Ini balasan untuk engkau kerana menyusahkan aku sepanjang 2 lebih tahun. Jadi pendengar Ria 897, ingatkan dah habis. Katanya Zizi, tapi tidak, belum. Pada mulanya, teman saya mula menunjukkan tanda-tanda dia sakit kaki. Dan apa yang berlaku, mendapatkan rawatan doktor tidak mencukupi. Kakinya semakin hari semakin sakit, semakin susah untuk teman saya berjalan. Saya pun tak nak bercerita panjang. Setelah sekian lama teman saya terkena sakit kaki yang dahsyat, sampaikan tak boleh bergerak, sampaikan susah untuk angkat kaki, dia akhirnya berjumpa dengan seorang pakar perubatan. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan. Saya temankan dia, Casey. Pergi jumpa dengan seorang pakar perubatan, pergi sana rawatan ruqyah. Pakar tu beritahu apa tahu, Casey? Saya nak cakap dengan awak berdua sesuatu. Jangan takut. Pertama sekali, kaki awak tak ada apa-apa penyakit. Alhamdulillah. Daripada pengalaman saya sebagai seorang pakar perubatan. Tapi teman saya kata, tapi kaki saya sakit sangat. Nak jalan, nak angkat pun susah. Inilah yang saya nak ceritakan pada awak. Kedua ni, kaki awak memang ada masalah. Tadi cakap okey, sekarang memang ada masalah. Masalah yang ada pada kaki awak, saya ternampak ada pakar tu diam. Tuan bilang saya tuan ada apa tuan? Setiap kali kalau awak bangun, awak nak berjalan, kaki awak ni mula-mula okey, kemudian makin lama makin berat. Betul. Sebenarnya ada benda yang berpaut dekat kaki awak. Bila awak duduk, dia hilang. Seperti sekarang. Bila awak berdiri, awak mula jalan beberapa tapak. Dia muncul, dia timbul. Dan dia peluk kaki awak. Sebab itulah awak rasa kaki awak ni berat sangat. Macam mana? Macam mana nak baikkan kaki saya ni? Ada cara dan boleh baik. Tapi ia mengambil masa. Awak kena datang sini. Pendengar Ria 897, kata Zizi, saya bila dengar kaki teman saya, katanya tukang ubat ni ada benda yang berpaut pada kaki. Benda tu dia tak cakap, manusia ke, bukan manusia ke, anak kecil ke, orang dewasa, perempuan, lelaki, tidak. Cuma dia kata ada sesuatu yang berpaut dekat kaki awak. Setiap kali awak duduk, dia hilang. Awak berdiri, jalan beberapa tapak, dia akan pegang kaki awak, membuat awak rasa berat dan sakit untuk jalan.
Begitulah kehidupan kawan saya, kata Zizi. Tapi Alhamdulillah Casey, setelah itu mendapatkan rawatan yang secukupnya, keadaan semakin baik dan keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey saudara, terima kasih pada semua yang sedang bersama dengan saya di Ria 897 FM. Yang ini saya nak kongsi satu lagi peristiwa. Anda boleh hubungi saya 669-11897. Selamat pagi pada semua rakan-rakan yang ada di Facebook Ria, Facebook DJ KC. Ramai teman-teman yang ada di Facebook Ria, di Facebook DJ KC. Antaranya saya baca nama-nama anda. Mana saya nampak itu saya baca lah. Nak baca semua ni nanti jadi satu cerita MJ12 pula. Selamat pagi pada siapa lagi? Noralinda Reni, terima kasih. Nas Arif, Misya Ali, RDS Broadcast Suci Syaitan. Wow, nama Syaitan tak suci dahsyat nama dia. Yang ini Acik Nalo, Suryani Yusuf, Azli Patricio Gonzales. Wah, nama ala-ala orang Gonzales ala macam Mexico tu Nur Ashri, terima kasih kepada anda Nur Ashri sedang mendengar. Laila Al-Sagof, terima kasih pada anda juga. Apitam, terima kasih pada Apitam. Jojo Smiley, Haliza binti Hasan. Ramai perempuan dengan MJ12 berani pula Ingat orang perempuan semua segan Ni ada perempuan lagi ni. Diana Hashim, Nadira Osman, perempuan lagi. Nadira, dah baca tadi. Kak Mazdusa T. Talib. Siapa lagi ni? Afna. Okey, Fatima Rogaya. Semua perempuan mana pergi laki? Tak apa, saya tengok Facebook saya ada tak. Facebook Ria kebanyakan wanita hangout Okey, ni Facebook DJ KC yang sedang mendengar sekarang ini. Terima kasih pada anda. Kita ada Pejuang Rockers, kita juga ada di Sheikh Al-Baktal. Apa khabar? Encik Sheikh Al-Baktal dari Bukit Jalil mendengar MJ12 memang favourite katanya KC time EPM KC tak dapat one drop perfume. Dia kasih Elizabeth Tan Terima kasih juga pada siapa lagi? Mazlan, okey. Terima kasih juga pada Ibni Qayyim, Demi Hans, Nora Ahmad Johan, Kak Nurkia Sabidin, Aziza Hassan dan yang lain-lain sedang mendengar.
Saudara, kisah selanjutnya sementara saya nantikan panggilan. Ini datang daripada Putri Alicia. Katanya pengalaman yang terjadi. Saya ni bekerja di salah sebuah mana ni? Ni dia. Di salah sebuah pejabat di Singapura. Dan apa yang berlaku, kisah yang terjadi ini ketika saya balik lewat sangat-sangat sebab beberapa hari akan datang tu akan adanya audit. Jadi kalau audit ni tak betul, benda-benda tak tally katanya, boleh kena marah dengan bos, kadang-kadang boleh kena potong gaji, bonus pun boleh kena potong. Jadi selalunya audit ni akan berlangsung lebih kurang sebulan atau 2 bulan sebelum dapat bonus. Kawan saya pernah kesi terkena, habis kesian duit bonus sebabnya audit tak pas. Jadi dipendekkan cerita, kata Putri, saya terpaksa stay back lah ataupun kerja lebih masa. Dan waktu tu saya berada di pejabat dengan 2 orang lagi sahabat saya. Kita sedang check lah paperwork, kita tengok calculation kita, perbelanjaan, tally, receipt semua ada dan macam-macam lagi. Jadi saya pun keluar pergi tandas. Waktu tu jam 9 lebih malam. Kita buat keputusan nak balik selewat-lewatnya sebelum 11 kita nak keluar daripada office. Esok akan sambung balik. Jadi saya pun pergi tandas Casey. Pergi tandas wanita untuk lepaskan hajat kecil. Inilah kisah yang diceritakan dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya masuk dalam tandas. Dalam tandas tu saya garanti confirm memang tidak ada orang. Masuk dalam salah satu cubicle dan tandas tempat kerja saya ni kecil. Dalam tandas tu ada sinki air, ada cubicle, ya. Dan kemudian ada hand blower. Selepas cuci tangan, kita letakkan tangan bawah mesin ni akan tiup angin. Bunyi dia bising ke si. Mesin ni pula pakai sensor. Setiap kali orang lalu, dia kesan sensor, dia akan bunyi. Jadi mungkin bunyi ni macam ni lah. Setiap kali orang lalu, dia akan bunyi. Jadi begitulah di kongsi sama. Saya lalu dekat laluan tu nak pergi cubicle, melepasi kawasan sinki air dan juga hand blower. Dia bunyi ke si. Jadi saya pun masuk dalam tandas, saya buang air kecil, kata beliau. Setelah habis, sebelum saya nak keluar, saya terdengar bunyi blower tu. Seolah-olah ada orang gunakan ataupun ada orang lalu dan blower tu berbunyi. Hey, siapa tu? Siapa tu? Tak ada orang jawab. Tapi blower tu masih kedengaran. Saya tolak pintu, saya tengok blower tu memang dia menyala hidup. Kemudian saya tengok tandas sebelah. Saya tolak pintu. Tolak. Ada 3 cubicle. Cubicle yang pertama saya gunakan, yang kedua saya tolak tak ada orang, yang ketiga tolak tak ada orang. Kemudian saya tengok, siapa yang masuk Kalau ada orang masuk, orang lalu mesti akan berbunyi. Selepas blower tu berhenti, saya cuba lalu depan blower dan dia tetap berbunyi. Jadi kes ini bermakna ada seseorang ataupun sesuatu yang lalu dekat tepi blower dan mungkin benda tu hilang. Saya pun apa lagi kes, cuci tangan, dah cuci, tak berani nak gunakan blower. Saya keluar daripada tandas, buka pintu, terus saya tutup. Pendengar Misteri Jam 12. Saya masuk dalam ofis, saya tanya, tadi korang ada pergi toilet tak? Tak adalah, tak ada pergilah. Kedua-dua sahabat saya
rakan kerja saya mengatakan mereka berdua tidak langsung pergi ke tandas. Persoalannya, bagaimana agaknya blower tu boleh hidup? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wah, ada di sini berkongsi. Yang ini daripada pendengar kita bernama siapa lagi ni? Okey, kejap Nurul Nabilah. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Tuning in all the way from mana? Oh, jauh betul Katanya sedang mendengar rancangan Misteri 12, berada di Jerman sekarang ini bersama dengan keluarga. Saya di Jerman, tinggal di sini dah hampir 12 tahun. Ikut keluarga, bapa saya dengan mak saya duduk sini. Dan kemudian katanya saya baru saja tamat sekolah dan kemudian saya ikut ibu dengan bapa saya tinggal. Tapi sebelum saya berpindah ke sini, saya menetap di Singapura dengan makcik saya untuk habiskan sekolah. Suka mendengar rancangan MG12, katanya di sini Nurul Nabilah, dan keep it going. Cerita semua memang seram malam ini. Terima kasih pada anda. Okey, katanya Nurul Nabilah, beliau juga ada pengalaman yang ringkas yang ingin diketengahkan dalam rancangan ini. Kita kalau tinggal di rumah di kawasan Jerman ni, ayahanda saya, kata beliau Wah, terima kasih terutama sekali pada anda yang cuba kirimkan dalam menggunakan bahasa Melayu bagus. Tak adalah, ada orang ni duduk Amerika baru seminggu balik dia dah, excuse me, I want to drink the teh tarik. Tapi saya suka kalau orang Melayu ni dia tetap menggunakan bahasa ibunda dengan baik. Itu dia. Jadi kata beliau, ayahanda beliau ni gemar dengan rumah yang mempunyai latar belakang sejarah yang unik, yang mempunyai sekitaran-sekitaran kehijauan, rumah dekat dengan hutan mungkin. Jadi itulah pemandangan sekitaran rumah saya. Rumah saya ni agak jauh daripada kawasan bandar yang terdekat. Kalau daripada bandar kecil, nak pergi ke rumah saya memakan masa, kalau memandu, memakan masa lebih kurang 40 hingga 50 minit. Dalam lingkungan masa itulah. Barulah akan sampai dekat small town ataupun bandar kecil. Kalau nak pergi dekat town yang besar lagi, itu lagi jauh lagi. Jadi dipendekkan cerita, bila sampai dekat rumah saya, kalau KC tengok sekitaran rumah saya, dia bukan macam rumah satu banglo kat sini, kemudian sebelah rumah banglo, sebelah lagi rumah banglo, sebelah lagi rumah banglo. Tidak. Dia satu rumah banglo, kemudian jalan tu jalan kecil. Ia sebuah jalan yang kecil dan digunakan untuk kereta lah, untuk ke arah bertentangan dan sebagainya. Jadi dah jauh, lebih kurang dalam jarak rumah dari rumah ke lain tu lebih kurang dalam 4 kilometer jauh tau. Baru ada satu lagi rumah, kemudian belakang tu penuh dengan hutan-hutan. Itulah keadaan rumah. Saya memang takut duduk dalam rumah ni. Nasib baiklah, kata beliau, saya ada adik-beradik yang lain yang juga bersama dengan saya. Dan nasib baik ibu saya juga merupakan suri rumah sepenuh masa. Jadi saya ni 24 jam hang out dengan mak saya. Tak akan duduk dalam rumah tu sorang-sorang. Mak nak keluar, saya ikut. Mak pergi mana, saya akan ikut, kata Nurul Nabilah. Jadi pada suatu malam, rumah ni ketika kejadian ini berlaku, mak dengan bapa saya dah lama duduk dalam rumah ni. Saya ni baru, sebabnya baru habis sekolah, kemudian terus pergi ke Jerman dan menetap di sana, kata Nurul Nabilah. Pertama kali duduk dalam rumah tu, ialah duduk dekat Singapura, rumah flat, rumah makcik. Rumahnya kecil. Tengok kiri kanan cousin saya sebab kita berkongsi bilik. Bila pindah dekat Jerman, tiba-tiba saya ni ada bilik seorang, bilik sendiri. Biliknya luas, katil kecil tengah-tengah, bilik besar. Takut ke si?
Tapi takkanlah saya yang dah tua ni nak tinggal ataupun nak tidur dengan mak dengan bapak saya. Jadi nak tak nak terpaksalah saya tidur seorang diri dalam bilik. Dah mula fikir bukan-bukan. Nak tidur buka lampu memang my pet peeve katanya. Oh, pet peeve cukup putih nampak Memang sesuatu yang kalau dalam bahasa Inggeris pet peeve kalau mungkin dalam bahasa Melayu TSB, tak sebulu. Jadi beliau kata memang my pet peeve ataupun perkara yang beliau tak suka kalau tidur buka lampu. Jadi saya tak buka lampu, tapi saya takut. Bila saya buka lampu, saya tak boleh tidur. Nampak tak dilema yang saya hadapi? Casey, saya cuba dan cuba, tak boleh tidur Casey. Tiba-tiba saya pun tergerak hati turun bawah lah, minum air, dan kemudian saya duduk kejap dekat bawah tu untuk gunakan komputer yang ada di bawah. Saya pun jalan. Tengah nak turun tangga, saya nampak mak saya masuk kitchen area. Saya pun, Mami. Saya panggil mak saya jalan terus. Jadi tangga rumah ni bila dah turun, bila nak belok tu akan terhadang dengan tembok. Saya tengok dekat bawah, mak saya tiba-tiba hilang. Oleh kerana itu, saya mungkin mak saya pergi tandas dekat bawah, mungkin dia jalan tempat lain, saya tak perasan. Saya tergerak hati nak naik atas balik. Saya naik atas balik, pergi dekat bilik mak saya. Saya buka pintu tak dikunci, tolak perlahan-lahan, tengok mak saya dengan bapa saya sedang tidur Casey. Sedang tidur di atas katil. Sedang saya menjenguk mak dengan bapa tengah tidur ni, saya dapat rasakan sesuatu. Betul-betul dekat belakang ujung ada susuk tubuh sedang berdiri. Dapat saya rasakan bila saya toleh, benda tu terus lari turun tangga, dapat dengar bunyi telapak kaki yang lari begitu laju. Waktu saya pindah, kata Nurul Nabilah, ke Jerman, adik-adik saya belum lagi pindah, mereka belum habis sekolah. Mereka ada lagi setahun, ada lagi 2 tahun. Jadi saya yang first pergi sana. Selepas kejadian malam tu, saya kata pada mak saya tak nak duduk Jerman sampai adik-beradik saya semua dah habis sekolah, baru kita sama-sama pindah dekat sana. Kalau tak, no way akan saya duduk dalam rumah yang besar macam tu seorang diri. Tidak, Casey. Saya tak beritahu mak saya tentang saya nampak makhluk dalam rumah sebab saya pun tak nak dia khawatir. Jadi mak setuju, bapa saya pun benarkan. Saya duduk dekat rumah makcik saya yang terletak di kawasan Marine Parade. Duduk di sana sampai adik saya habis sekolah, barulah sama-sama kita 3 beradik pindah dan menetap di sini, iaitu di Germany, sampailah ke hari ini. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Hubungi saya di 66911-897. Silakan hubungi saya sekarang. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, Ria. Selamat pagi. Siapa tu? Halo, Casey. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ya, Pak Raden. Ya, Pak Raden, silakan. Ya, untuk obat mati saya tahu dia cuma bergurau aja, bukan dia kunci. Kadang-kadang orang dia suka bergurau sendiri. Boleh Pak Raden cerita tak? Silakan, Pak Raden. Ini Pak Raden cakap ada satu kes kronik ya. Pak Raden cakap ikhlas. Casey, Pak Raden cakap, Pak Raden nasihatlah pada anak-anak dara atau siapa saya, Wak Imah Casey sekalipun. Kalau balik malam Casey, laluan yang paling kronik juga adalah kapak. Tapi kapak ni sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi kapak ni ada satu kes alam gaib yang suka banyak juga orang ketika merayap Casey. Ini terjadi kepada satu, apa tak Casey, anak perempuan orang. Perempuan, tengok satu perempuan kau berani pula. Dia lepas habis dating dengan orang yang dia sayang, tapi lepas tu dia tak balik rumah. Dia continuekan dia punya apa tau, personal conversation dekat dalam, apa dipanggil apa tak Casey, dekat bawah kapak.
akan satu kes kronik. Ini sebenarnya Pak Din tahu sebab apa. Lepas dia cerita Pak Din obat dia cakap Pak Din, lepas apa tahu, lepas Pak Din obat, dia cerita dengan Pak Radin yang waktu dia berbual tu dekat dalam kapak tu, dalam gini, dia ternampak imbasan kasih. Macam imbasan 3 kali, tapi dia ignore juga. Itu pasal bagi seorang apa sekalipun wak imah kita jangan bersembang berbuat telefon di dalam kapak kisi. Kalau dia go back, just go back home. Kisi tahu tak, kapak yang paling kronik bukan level bawah dia kisi, tapi selalu antara level 4 level. Itu pasal kadang ada juga orang kata orang-orang yang kerja ni kadang-kadang kesi waktu malam dia nampak seperti seolah kapak tu ada juga tengah baru parking, tapi ada orang dalam kereta, ada orang, tapi sebenarnya bukan unseen force menyamar dalam kapak. Dia suka duduk-duduk juga dekat kapak kesi berehat. Ini kes satu kronik kes. Apa terjadi? Terjadilah satu peristiwa apa tak kesi. Seorang wanita dia dalam pertunangan, tapi dalam pertunangan ni dia selingkuh, dia ada kereta sendiri Jadi waktu gini dia selalu balik. Lepas balik aja, itu pasal Pak dia cakap, kalau seorang kita dah bertunang, ikat pertunangan, apa itu pertunangan? Engkau dah tentu dapat orang kata menjiwai kekasih kau sampai korang dah bertunang. Dah bertunang tu baru korang dapat bercinta, berumah tangga. Tapi janganlah orang kata dia telah apa tahu membuat panggilan telefon, lepas dia dah dating.com dia siang malam pergi mana-mana dengan baby boy, balik dia berbual dekat kapak. Tahu apa tak kasi, pasal kapak dia ni satu bagus kan, kadang-kadang rumah flat bawah kapak kan ada basement punya lift, kita boleh naik atas terus kan. Ini kes kronik satu tempat yang basement rumah dia ni, flat dia, bawah kapak tu ada lift juga kasi. Jadi lift tu dia direct boleh, jadi dia easy. Jadi dia park tu dia konon tak apalah, I will just talk to my boyfriend for a while. But anyway, the lift is just beyond depan aku aja, depan kapak ni, depan basement. Tapi apa terjadi kasi, dalam 11-12 malam, 11 malam dia balik, terjadilah satu lintasan yang teramat sangat, yang telah dia nampak dia terperanjat. Tapi kasi tahu tak, lepas dia tengok seorang wanita dia kalau dah sayang orang lelaki, begitu juga lelaki kasi. Itu pasal perasaan main cinta ni amat kuat sampai setan .com alam gaib pun kau tak peduli. Kenapa? Perasaan cinta kuat sampai orang kata alam gaib pun kau tak peduli. Pasal apa? Tak kala kau tengah hayal berbual dekat telefon .com, hello darling, I love you darling, rupanya kau lupa kau nampak benda imbasan, kau ignore. Tapi lepas dia nak keluar, dia termenung siap, dia taruh, dia teringat ada benda yang lintasan 3-4 kali. Sekali lepas dia off the phone, baru lintasan tu nampak menjelma depan dia tersentak. Rupanya kalang kabut dia keluar. Dalam dia keluar kasi, the spirit that roam in the kapak, one of the spirit invade their body, masuk dalam badan dia, dan akhirnya terjadilah satu histeria gara-gara tersampukkan daripada spirit of the roaming unseen force yang berlegar-legar di kala malam di kapak itu. Bila dia balik, dia telah mula rasa shivering dan dia kata, mak, orang kata kira something wrong sawai mak. Waktu contoh nama Linda waktu Linda, kalau Linda punya tunang, orang kata Azang Linda tak balik, Linda berbual dengan sekejap kapal, tapi tu Linda hayal lah, tak kisah, dia dah nampak bayangan tu, tapi Linda tak ignorekan dia lah. Tapi akhirnya bila dia balik, terjadilah benda dia terperanjat, napas tempat jantung dia gedak-gedak, akhirnya tersampuk lah Casey. Tersampuk tu berapa, badan dia shivering, dan bila malam dia dah mula mengerang, dia dah mula satu macam groaning, macam badan dia panas, dan dia dah mula orang kata Casey tu apa tak, dia dah start mengilai sendiri, ketawa sendiri, dan mula orang kata belai rambut dia. Nampak? Ini antara kronik alam gaib ni. Kadang-kadang bila seorang perempuan kalau mula tersampuk kasi, dia akan gelisah seperti satu macam histeria, macam tangkap steam tau. Tu macam stimulate perasaan yang begitu rasa sedih, macam gelisah badan dia kan. The steam of the body tu dah naik, dia punya climax yang macam seram kasi. Dan akhirnya mak dia cakap, kenapa nak kau jadi macam gini? Dan akhirnya dia terkemak, tak tahu mak sekali. Mak dia kata, suara kau lain, muka kau dah macam pucat ni. Dan akhirnya dia mula ketawa sendiri. Mak dia berbual pun dia tak kata, dia mengilai sekuatnya macam Casey tadi punya mengilai kan. Dan akhirnya mak dia cakap malam tu juga
dia dikenalkan oleh Pak Radin lah. Pasal apa? Satu abang dia kenal Pak Radin, pasal dia belum kahwin. Jadi panggil Pak Radin dan Pak Radin datang. Bila Pak datang, Pak Radin tanya dengan dia. Pak Radin tak tanya dengan dia. Pasal when orang tengah histeria, kita tak boleh question and answer ke sih. Apabila orang tersampuk, ini pakar-pakar saya tak tahu pakar lain lah. Pak Radin cukup pakar. Ini alam gaib ni pun ada .com dan politik juga. Bila kita nak berbual dengan dia, kau kenapa kau gini, dia takkan layan ke sih. Yang berbual dengan kita tu adalah benda gaib. Dan benda gaib ni ada .com, pembohong juga. Diorang pun pandai main chess juga. Dan akhirnya Pak Radin cakap, okey aku tak nak buat. Pak Radin tanya mak dia, kenapa dia jadi gini? Dia cakap selalu, itu hari dia cakap baru lepas dia cerita dengan saya, dia main telefon kat kapak, telefon tunang Pak Radin. Cakap abang Syah dia telefon tunang kat bawah buta, kat bawah blok ke bawah basement ni kapak. Kenapa tak nak balik? Dekat sana kan banyak raming ada nak lah, Al-Sinfah lah, tak tahulah. Itu pasal Pak Radin cakap, tengok, itu pasal bila kau tengah bercinta, memang nafsu kasih sayang ni kadang-kadang terlampau kuat, kadang-kadang orang dekat kubur pun dia tak kisah. Apalagi lepas berbual dekat public phone. Tapi bila kau dah taruh telefon, perasaan kau dah normal balik, tersentaklah kau. Dan akhirnya Pak Radin membantu dan terjadilah satu kesampukan yang telah Pak Radin bantu. Tujuan Pak Radin nak cerita, para sahabat Pak Radin nasihat kamu macam sedara sayang aku. Apa yang kita lakukan, janganlah kita bersembang di kapak ke sih. Sebab kapak ni adalah satu tempat yang boleh juga mengundang perjalanan alam gaib yang suka berlega-lega di sana. Itu sajalah, kronika sudah disettle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pada semua. Terima kasih pada geng-geng momok yang sedang mendengar. Saya tidak dapat teruskan MJ12 adapun masuk pukul 2 pagi, 2:08 pagi. Anda boleh dengar Ria dari pukul 2 pagi sampai pukul 4 pagi sebab lagu-lagunya rock lama duk. Ada kumpulan Left Handed. Wow, ada kumpulan Exist, ada nyanyian Hatan, Dinamik dan banyak lagi band-band dari jam 2 pagi sampai 4 pagi. Ini setiap hari Sabtu. Kemudian esok pun ada. Jadi anda terus dengar kami Ria 897 FM. Terima kasih pada semua. Selamat pagi dan saya akan kerja pada hari ini. Ini dah masuk hari Sabtu, jadi kejap lagi saya bertugas jam 6 petang. Ya, hari ni hari Sabtu kerja 6 petang tuan-tuan dan puan. Kerja 6 petang naik lemak asyik tak kerja je. Jadi jumpa lagi. Tengoklah kalau ada masa saya akan kemaskinikan Facebook saya mungkin. Jangan lupa untuk follow saya di Facebook DJ Jarak KC, DJ Space KC. Di Instagram, saya di Instagram siapa sudi, tapi di Instagram kebanyakan adalah gambar-gambar yang saya tentang gambar peribadi keluarga, dan kebanyakan gambar-gambar saya ni gemar memetik gambar lah, fotografi jadi kadang-kadang kalau ada peluang saya akan mau naikkan gambar-gambar yang saya petik lah. Jadi terima kasih pada anda semua. Kalau Instagram saya DJKC 897, boleh anda follow lah. Dan satu lagi kisah lah one lah, last kopi. Okey, boleh satu kisah lagi sebelum anda tidur. Ini berlaku kepada mana ni kejap Wak Zai kata Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Ini peristiwa Wak Zai berkongsi. Beliau ni adalah seorang guru kumpang dan kata Wak Zai, pengalaman yang terjadi ini berlaku pada tahun ini tahun lepas lah 2015. Katanya Wak ni mengiringi rombongan kumpulan kumpang dan kumpulan kumpang Wak ni ada juga tarian-tarian kuda kepang. Tapi jangan salah faham, tarian kuda kepang yang Wak tampilkan bukanlah tarian kuda kepang yang sampai menurun makan kaca, tidak. Ia lebih kepada seni tarian joget. Joget kuda kepang menggunakan kuda kepang yang dibuat dari papan. Jadi apa yang berlaku, waktu tu Wak ni baru saja beli kuda kepang yang dibuat dari papan ni, baru diimport dari Indonesia. Datang ke Singapura pertama kali menggunakan kuda tersebut. Jadi di bahagian tepi tu kata Wak Zai ada pemain-pemain gamelan yang akan mengiringi tarian kuda kepang. Jadi tarian ini dilakukan ketika pengantin sedang duduk dekat pelamin. Nanti kita adalah tarian selamat datang lah dan petarian untuk ditunjulkan kepada mereka yang hadir. Apa yang berlaku waktu kejadian ini berlaku, nasib baiklah kata Wak Zai, kita sedang dalam sesi latihan. Jadi tengah menari-nari, ada kuda ni tiba-tiba salah seorang daripada anak murid Wak Zai
yang menggunakan kuda kipang tu, dia menurun, Casey. Dia menurun. Dia menendang sesiapa yang dekat dengan dia. Wak Zai cuba tahan, tetapi dia cuba melawan balik. Akhirnya, bila Wak Zai meminta salah seorang daripada anak murid Wak Zai untuk melaungkan azan, dia menjadi rebah. Dan terus terbaring atas lantai. Selepas tamatnya azan, Wak Zai cuba ambil air, baca sedikit, kemudian sapu pada mukanya. Rupa-rupanya, dipendekkan cerita, kuda kipang yang Wak Zai tempah, yang order dari Indonesia tu, sebenarnya ada penunggu dalam kuda kipang tersebut. Sebabnya, orang yang jual kuda kipang ni fikirkan yang Wak Zai ni beli untuk seni kuda kipang yang ekstrim, yang mana makan kaca, menurun dan sebagainya. Jadi dia kirimkan sekali dalam kuda tu ada penunggu kuda tersebut supaya orang yang terlibat dalam kuda kipang cepat menurun. Terperanjat Wak. Jadi akhirnya Wak dapat keluarkan, ia adalah sejenis tangkal yang diselitkan dekat dalam kuda tu. Wak dapat keluarkan, terus Wak buang, dan alhamdulillah tidak ada apa-apa berlaku. Terima kasih dan selamat tengah malam. Wow, nampak tu. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi pada hari Isnin. Kalau tidak malam ataupun petang ini, saya bertugas pukul 6. Bye-bye. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.